dalam mengenangmu. Kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi perketimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatimu, dan kami cuba mengamal sunnahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasirul haqqa bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Di tanah rata tumbuh andani, tumbuh sama pokok birah. Berkumpul kita di malam hari bersama menyambut Ma'al Hijrah. Alhamdulillah, selaut kasih suntai rasa yang berbahagia Encik Abdul Aziz bin Abdul Rahman, pengurusi Surau Nur Iman Taman Megaria, yang berbahagia lagi dihormati Al-Fadil Ustaz Fakhrul Islam bin Muhammad Zarin, atau lebih dikenali sebagai PU Fakhrul, pencetus ummah musim pertama, penceramah jemputan bagi program sambutan Ma'al Hijrah 1443 Surau Nur Iman Taman Megaria, yang berbahagia Ustaz Saiful Bahri bin Abdul Qadir, Imam 2 Surau Nur Iman, ahli jurutan kuasa Surau Nur Iman Taman Megaria, yang dinaikkan sidang penonton yang bersama-sama menonton dari siaran YouTube Surau Nur Iman dari daerah Tangkak atau negeri Johor atau di mana juga anda berada. Terima kasih di atas kelapangan masa anda kepada kami. Alhamdulillah, dipanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam yang berbahagia ini, tanggal 19 Ogos 2021 Masihi, bersamaan 11 Muharram 1443 Hijriah, di dalam majlis sambutan awal Muharram Ma'al Hijrah Surau Nur Iman dengan ceramah buah tajuk Hijrah dalam Pandemik. Marilah kita memanjatkan rasa syukur sambil mengucapkan kalimah alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia dan hidayahnya juga mengizinkan kita berhimpun dan bertemu di alam maya ini sempena sambutan Ma'al Hijrah 1443 Hijrah di bawah tema Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Tidak lupa selawat serta salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di atas segala pengorbanan dan perjuangan agung menegakkan syariat Islam di segenap penjuru bumi Allah. Mudah-mudahan berkat tahun baru ini kita sentiasa dikurniakan kekuatan dan keikhlasan untuk meneladani pengorbanan dan ketakwaan generasi Islam terdahulu. Majlis juga berbesar hati mengalu-alukan penyertaan tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat serta semua penonton yang sedang menonton dari saluran YouTube channel Surau Nur Iman. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan untuk tekan butang like, tekan butang share dan subscribe. Turut menaikkan kehadiran yang berbahagia PU Fakhrul yang bersama-sama pada malam ini. Terima kasih Ustaz kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam majlis yang amat besar maknanya ini. Semoga dengan kesudian Al-Fadil Ustaz meluangkan masa bersama kami pada hari ini akan menyemarakkan lagi majlis yang penuh keberkatan ini. Petik kenanga indah disemat, gubahan diolah bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Tetak buluh kajang 10, jangan dijolok sarang penjengat. Angkat tangan jari 10, doa dibuhun biar selamat. Bagi memberkati majlis kita pada malam yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita mendadah tangan mengaminkan bacaan doa.
Memohon keberkatan yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Sahibul Fadilah, Ustaz Saiful Bahri bin Abdul Qadir, Imam 2 Surau Nur Iman, Taman Megaria. Majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Tuan. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم للنبي الكريم وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan penuh khusyuk dan tawaduk, kami bersyukur di atas segala nikmat dan rahmat yang telah Engkau kurniakan, di mana dengannya dapatlah kami berkumpul walaupun dengan secara maya pada hari ini dan waktu yang penuh berkat ini untuk bersama-sama meraihkan Majlis Ma'al Hijrah 1443 bagi memperingati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Allah, gerakkanlah hati, amalan dan fikiran kami ke arah amalan ma'ruf, berhijrah dari maksiat kepada taubat dan keinsafan, berhijrah dari kekufuran nikmat kepada bersyukur, berhijrah daripada malas kepada rajin dan sedia berkorban, berhijrah daripada jahil kepada berpengetahuan, berkeadaan tidak baik kepada keadaan baik dan lebih baik lagi. Semoga kami dapat menempuh hidup baru dan maju ke hadapan sesuai tujuan manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Allahumma anta azizul jalil, peliharalah kami dan negara kami ini ya Allah, serta seluruh negara Islam yang lainnya daripada sebarang huru-hara dan ancaman musuh dari luar maupun dalam. Peliharakanlah perpaduan kami, pereratkanlah tali persaudaraan di antara kami. Semoga hidup kami sentiasa berada dalam keadaan selamat sejahtera, aman damai dan hidup tenteram yang berpanjangan. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la makhrumah. Allahu ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Saiful Bahri bin Abdul Qadir atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada malam ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi dengan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita pada malam ini membuktikan satu bentuk kelangsungan dan kesinambungan dalam penghayatan dan memperingati peristiwa hijrah sesuai dengan semangat dan iltizam kita untuk mendaulatkan Islam sebagai agama terunggul. Menjulang tinggi syariat Islam dan menjadikan umat masyarakat bertamadun berpegang pada nilai-nilai mahmudah khususnya. Terutama ketika kita berdepan dengan kesukaran dalam menjalani kehidupan ketika wabak pandemik COVID-19 yang semakin mengganas ini, yang masih belum lagi menemui titik noktahnya. Namun, usaha penambahbaikan ataupun hijrah perlu dibuat dan juga dilakukan
semoga beroleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita seharian. Memetik ayat Quran dari surah An-Nisa ayat yang ke-100, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqal ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kemudian kematian menimpanya, yakni sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedang penonton, hadirin hadirat rahimakumullah, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Duduk sekawan gadis jelita, buat santapan untuk pahlawan. Tampilah tuan kami meminta, madah ucapan kata aluan. Tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Encik Abdul Aziz bin Abdul Rahman, pengerusi Surau Nur Iman, Taman Megaria, untuk menyampaikan sepatah dua kata kalam aluan selamat datang. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam Ma'al Hijrah 1443 Hijrah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zunu'ain selaku pengacara majlis. Yang dimuliakan Ustaz Fakrul Islam bin Mat Zarin selaku penceramah kita pada malam ini, yang juga pencetus Ummah dari musim pertama ataupun lebih glamour dipanggil PU Fakrul. Yang dihormati barisan ahli dan kuasa Surau Nur Iman Taman Megaria Tangkak, yang dikasihi penduduk-penduduk Taman Megaria Tangkak serta tuan-tuan, puan-puan, bakal penghuni syurga sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita mengikuti ceramah Ma'al Hijrah pada peringkat penduduk Taman Megaria pada malam yang berbahagia ini. Saya berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan majlis ini sedikit sebanyak dapat terus dihayati dan disemarakkan oleh umat Islam walaupun kita semua masih berjuang untuk menamatkan pandemik COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan penghuni syurga sekalian, saya menyeru kepada diri saya dan hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama menjiwai peristiwa hijrah yang bukan saja mengenang perpindahan Nabi Muhammad SAW secara fizikal dengan meninggalkan harta dan kediaman semata-mata, malahan penghijrahan dari sudut rohani dan spiritual. Apa yang penting ialah kita haruslah beristiqamah dalam melakukan apa juga perubahan yang baik. Saban tahun peristiwa hijrah ini memperteguh tekad kita untuk berusaha bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perubahan sikap dan tindakan kita kepada sifat-sifat mahmudah dan lebih baik sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, akhir sekali saya mengambil peluang di sini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada barisan ahli dan kuasa Surau Nur Iman Taman Megaria atas kerjasama yang diberikan bagi menjaya program ini. Terima kasih yang tidak terhingga juga kepada sahabat saya iaitu Encik Ais bin Subudin dan Encik Muhammad Reza yang membantu dari segi teknikal sepanjang program ini berlangsung. Tidak lupa kepada penceramah kita PU Fakrul atas kesudian menerima undangan kami. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Encik Abdul Aziz bin Abdul Rahman, pengurusi Surau Nur Iman Taman Megaria, atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Sidang penonton sekalian, emas tempawan buat puteri, busana indah buat rupawan. Sudilah tuan tampilkan diri bersama madah ceramah dan kami impikan. Telah bersama kita dari awal acara tadi Al-Fadil Ustaz Fakhrul Islam. Izinkan saya membacakan serba sedikit biodata penceramah jemputan kita pada malam ini.
Nama diberi Fakhrul Islam bin Muhammad Zarin, lulusan ijazah sarjana muda pendidikan dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, berasal dari Kandang Melaka, dekat je jiran kita sebelah ni. Dikenali ramai sebagai peserta penyetus ummah. Seperti ke mana kata pengurusi tadi, glamour dengan Piu Fakhrul. Dan sudah pun berumah tangga, baru mempunyai 1 isteri dan baru mempunyai 5 orang cahaya mata. Mudah-mudahan dikurniakan Allah SWT kebahagiaan dalam kehidupan, insya-Allah. Daun ceri dibuat jamu, jamu mami begitu bererti. Tuan memberi tidaklah jemu kepada kami azimat sakti. Hadirin hadirat sedang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, tanpa melengahkan masa, malah kita sama-sama meminjamkan sebentar mata kita, telinga kita dan hati kita agar ilmu yang bakal disampaikan nanti dapat kita hayati dengan manfaat bersama. Sehubungan dengan itu, majlis dengan penuh ta'azim mempersilakan yang dihormati lagi disegani Al-Fadil Ustaz Fakhrul Islam bin Muhammad Zarin Piu Fakhrul untuk menyampaikan ceramah dua tajuk hijrah dalam pandemik. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan mereka-mereka yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka yang mengharapkan kerahmatan daripada Allah, wallahu ghafurur rahim, kerana Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Syukran jazilan Rais Al-Jilsah, pengacara majlis kita pada malam ni yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nur Zulnain. Ustaz Zul Nurain. Yang saya hormati, yang berbahagia Fadil Ustaz Saiful selaku pembaca doa kita pada malam ni. Yang saya hormati tidak lain dan tidak bukan rakan sahabat kenalan saya yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Aziz bin Abdul Rahman selaku pengurusi Surau Nur Iman Taman Megaria Tangkap. Yang saya hormati kepada keseluruhan ahli pegawai syarak, pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, sidang penonton yang dirahmati Allah yang diraihkan pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita duduk di dalam satu majlis ilmu. Nabi sebut di dalam satu hadis yang bermaksud barang siapa yang duduk di dalam satu majlis ilmu kemudian akan dipermudahkan jalannya untuk masuk menuju ke arah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sebut di dalam satu hadis Nabi SAW yang bermaksud siapa yang telah selesai menunaikan majlis ilmu, kemudian setiap jalan, setiap lorong yang dilalui akan terpancarnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang menonton pada malam ini dan keseluruhan ahli keluarganya dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dikategorikan sebagai orang Islam yang beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini saya diberikan satu tanggungjawab, satu kepercayaan untuk membicarakan dalam keadaan kita menyambut
satu peristiwa yang cukup hebat, yang cukup agung, yang berlaku bukan sahaja kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada barisan para sahabat, kepada barisan umat Islam yang menjadi sebagai pencetus yang paling hebat dalam gerakan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala, sehinggakan pada hari ini kita menjadi sebagai seorang Islam yang itulah wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kata ulama sebelum kita mengupas kepada tajuk kita pada malam ini. Saya teringat kepada para ulama pernah menyebutkan dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan, ada 3 nikmat yang cukup besar yang wajib kita hargai dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 nikmat, tuan-tuan. Yang pertama dipanggil sebagai nikmatul ijad. Apakah itu nikmatul ijad? Nikmat yang Allah Taala berikan untuk menjadikan kita ini sebagai satu orang manusia. Kita jadi manusia ni, tuan-tuan, merupakan satu nikmat yang cukup besar. Allah Ta'ala jadikan nikmatul ijad. Iaitulah yang kedua, kata ulama, Allah Ta'ala menjadikan dalam hidup kita, nikmat yang kedua dipanggil sebagai nikmatul imdad. Apakah itu nikmatul imdad? Nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan dalam kehidupan kita untuk kita meneruskan keberlangsungan hidup kita. Allah Ta'ala bagi kita isteri, Allah Ta'ala bagi kita suami, Allah Ta'ala bagi kita anak, Allah Ta'ala bagi kita rumah, Allah Ta'ala bagi kita kerja, Allah Ta'ala bagi kita kenderaan, Allah Ta'ala bagi segala nikmat yang ada di atas muka bumi Allah, kita dapat rasai. Itulah dipanggil sebagai nikmatul imdad. Yang ketiga, kata ulama, Allah Ta'ala berikan nikmat yang ketiga dipanggil sebagai nikmatul irsyad. Ini nikmat yang paling mahal, tuan-tuan. Iaitulah nikmat kita ini menjadi sebagai seorang Islam, dan juga kita ini menjadi sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita nak membicarakan satu tajuk, iaitulah berkaitan dengan tema kita pada malam ini, iaitulah hijrah dalam pandemik. Hijrah dalam pandemik, tuan-tuan. Hari ini pandemik kita dah melalui selama 2 tahun, tuan-tuan. Kita dah mengarungi macam-macam usaha yang kita telah lakukan. Kerajaan dah buat macam-macam. Kita pun dah buat macam-macam. Saban hari kes semakin lama, semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Dan kita nak bicarakan pada malam ini, apakah hijrah yang sepatutnya kita menyambut tentang makna hijrah, dan kita nak mengambil intipati hijrah itu supaya kita meresap dalam kehidupan kita untuk kita meneruskan kehidupan yang serba mencabar ini, tuan-tuan. Baik hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Saya membacakan satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam permulaan tadi. Allah Taala sebut, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan mereka-mereka yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka ini yang mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, kerana Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang nak mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala ni, tuan-tuan, ciri-cirinya Allah Taala sebut ada 3, tuan-tuan. Yang pertama, Allah Taala kata innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Sebab itu dalam hidup kita ini, tuan-tuan, target kita bukan sekadar kita nak menjadi orang Islam, tetapi nak menjadi orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam itu ramai, selalu saya sebut, orang Islam itu ramai. Bulan puasa, orang Islam boleh berpuasa di bulan Ramadan, tapi tak semua orang yang berpuasa dapat menjaga solatnya cukup 5 waktu sehari semalam. Kita melihat di bazar Ramadan, kita melihat di pasar malam, kita melihat di shopping kompleks, orang Islam tu ramai. Tetapi tak semua orang Islam dapat menjaga auratnya cukup dan aurat yang cukup sempurna. Sebab itu Islam dan beriman itu adalah berbeza. Tetapi nak menjadikan orang yang nak mengharapkan rahmat daripada Allah, dia mesti ada 2 ciri ini. Sebab itu kata ulama, syarat nak masuk syurga antaranya, tuan-tuan, yang pertama beriman, yang kedua syarat dia, yang pertama beriman, yang kedua syarat dia ada, tuan-tuan, beramal soleh. Nah, ini kita akan bincangkan, tuan-tuan, dalam poin-poin dalam ceramah kita sebentar saja lagi, insya-Allah. Bila kita membicarakan tentang iman, saya teringat satu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badawi dia datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kami ni dah beriman ya Rasulullah.
Nabi kata, jangan kata diri kamu itu telah beriman selagi iman belum meresap masuk dalam hati kamu. Katakan saja kamu ni telah Islam. Seolah-olah nak menunjukkan Islam dan iman. Orang Islam belum tentu beriman, tetapi kalau dia beriman, dia adalah orang Islam. Sebab itu target kita nak menjadi orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sering dengar tentang Ma'al Hijrah. Kita selalu dengar start daripada kita kecil, kita dengar lagu 1 Muharram detik permulaan, kan? Patut perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu. Kita dengar lagu tu. Kita dah dengar tentang peristiwa tentang hijrah Nabi SAW. Kita tahu Nabi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu para sahabat mengikut Nabi SAW. Bukan itu sahaja yang nak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi setiap pergerakan, setiap peristiwa, setiap momentum yang berlaku penghijrahan itu, Allah Taala seolah-olah nak menunjukkan satu persatu poin yang perlu kita meresap masuk dalam jiwa kita. Kita akan cerita nanti, tuan-tuan. Yang pertama, kita nak sentuh tentang iman. Kalau bukan kerana iman, para sahabat tidak akan mengikut Nabi SAW. Kalau bukan kerana iman, sahabat-sahabat sanggup menceraikan isterinya sebab nak ikut Nabi SAW. Kalau bukan kerana iman, sahabat sanggup meninggalkan hartanya di bumi Mekah akan ikut Nabi SAW. Tetapi hanya dengan iman para sahabat boleh melakukan sebegitu, tuan-tuan. Saya mengambil contoh kepada para sahabat, antara yang cukup terkenal, Abdul Rahman bin Auf. Seorang jutawan billionaire yang cukup kaya di kota Mekah, tuan-tuan. Jutawan billionaire yang cukup hebat. Saat Nabi kata, wahai para sahabat, marilah aku diperintahkan oleh Allah untuk Islam, nak kembangkan Islam supaya kita berhijrah ke kota Madinah. Abdul Rahman bin Auf antara orang yang terawal mengikut Nabi SAW. Saat di pertengahan jalan ditahan oleh Abu Jahal, ditahan oleh Abu Lahab. Wahai Abdul Rahman bin Auf, kalau kamu nak keluar daripada Mekah, kamu keluar, kamu ikut Nabi. Tetapi harta kamu tidak akan boleh dibawa keluar menuju ke bumi Madinatul Munawwarah sebab perniagaan kamu di Mekah. Ada sebagian riwayat, tuan-tuan, dia menyebutkan bahawasanya kalau Abdul Rahman bin Auf keluarkan harta daripada kota Mekah, bawa pergi Madinah, tuan-tuan, ekonomi Mekah ni akan terencat, terganggu. Maknanya besarnya pegangan saham Abdul Rahman bin Auf. Dia ni orang yang cukup kaya, tuan-tuan. Tetapi kata Abdul Rahman bin Auf, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, wahai orang-orang kafir, engkau boleh menahan hartaku daripada berpindah dan juga berhijrah, tetapi engkau tidak boleh menghalangku mengikut Nabi SAW. Apakah ini tidak dipanggil? Adakah ini dipanggil sebagai iman, tuan-tuan? Ya. Seorang isteri, seorang suami mengikut Nabi, isteri tak nak ikut, dia ceraikan isterinya, tuan-tuan. Kan? Wahai isteriku, aku nak mengikut Nabi SAW, pergi berhijrah. Isteri dia kata, wahai abang, buat apa nak ikut Nabi? Kita dah ada rumah di kota Mekah, kita dah ada perniagaan, kita dah ada bisnes, kita pergi tempat orang, kita bukan kenal siapa-siapa, bang. Kita duduk di sini cukup dah. Wahai isteriku, kalau kamu tak nak mengikut aku nak ikut Nabi. Kita bercerai, aku ceraikan kau. Subhanallah, sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan, disebabkan iman, mereka buat perubahan ini. Sebab itu bila kita membicarakan tentang hijrah ni, tuan-tuan, bukan satu benda yang cukup kecil, tuan-tuan. Hijrah maknanya berpindah. Hijrah namanya meninggalkan satu tempat pergi ke tempat yang lain. Tetapi bukan kita nak sebutkan bahawasanya kita kena berhijrah ikut Nabi. Start habis PKP ni, tuan-tuan, terbang pergi Mekah, hijrah, pindah terus. Daripada Taman Megaria terus berpindah pergi ke Madinah. Dia kata kenapa? Ikut Nabi. Nabi kata tidak ada hijrah dah selepas aku. Makna hijrah fizikal mengikut Nabi daripada Mekah ke Madinah tidak akan berlaku lagi pada kita. Tetapi, tuan-tuan, yang kita nak hijrahkan banyak benda dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan. Terlalu banyak benda. Sebabkan iman inilah yang menjadikan kekuatan kepada Nabi, kepada para sahabat untuk mengikut gerakan Allah Subhanahu Wa Taala yang diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dalam perjalanan itu macam-macam dugaan, macam-macam cabaran, macam-macam perkara yang berlaku dalam kehidupan. Mereka tempuh. Sebab apa? Mereka beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hijrah ni, tuan-tuan, bukan sekadar kita berubah.
Bukan sekadar kita tinggalkan yang buruk, kita pergi ke yang baik tanpa kita susuli dengan kekuatan iman itu sendiri. Sebab itu kita bersama-sama untuk membina iman dalam kehidupan kita. Kita binakan iman dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan. Sebab itu poin yang kedua, tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, walladzina hajaru. Siapakah orang yang mengharapkan rahmat daripada Allah? Iaitulah orang yang berhijrah, orang yang berpindah, orang yang bertukar daripada keadaan yang tak baik, dia bertukar kepada keadaan yang jauh lebih baik. Ini orang yang mendapat rahmat Allah. Sebab kita hidup ni, tuan-tuan, kita nak ambil rahmat daripada Allah. Kita masuk syurga, tuan-tuan, bukan sebab amalan kita. Kita masuk syurga bukan sebab puasa kita. Kita masuk syurga bukan sebab solat kita. Kalaulah kita masuk syurga dinilai dengan pahala solat, tuan-tuan, agak-agak kita ni, tuan-tuan, layak ataupun tidak masuk dalam syurga Allah. Subhanallah. Agak-agaklah, tuan-tuan, kita solat isyak tadi, tuan-tuan, agak-agak khusyuk tak? Sekiranya solat isyak itu adalah solat yang paling terbaik, yang tadi yang paling terbaik, dan layak tak kita ni Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga? Allah, ada orang kata, Ustaz, kita kalau nak khusyuk, Ustaz, kita solat di rumah, Ustaz. Khusyuk, Ustaz. Allahu Akbar. Allah. Tutup mata, Ustaz. Kita nak khusyuk, kita tutup mata. Makcik nak khusyuk, Ustaz. Makcik tutup mata, Ustaz. Makcik tu buka mata, tuan-tuan. Tengok anak 2 tahun pegang gunting dekat tikus jadah. Agak-agak, tuan-tuan, boleh khusyuk, tuan-tuan. Dia pandang anak dia, dia kata, mati aku kena tikam tengah semayang ni sekarang. Tak khusyuk juga, tuan-tuan. Saya pergi ke Perak dulu, tuan-tuan. Ada orang kata, Ustaz, kita kalau nak khusyuk, Ustaz, kita solat, kita pakai tikas jadah, Ustaz. Gambar Kaabah duduk di tengah. Bila kita rukuk, kita nampak Kaabah seketul, Ustaz. InsyaAllah boleh khusyuk. Sudah. Ada orang, tuan-tuan, bila dia rukuk, dia tengok gambar Kaabah ni, tuan-tuan, tak khusyuk. Dia teringat kenangan pergi umrah tahun lepas. Ataupun masalah juga. Rukuk Allahu Akbar. Ya Allah, 2 tahun tak pergi umrah. Macam mana keadaan di Mekah? Dia pandang Kaabah, dia teringat kenangan pergi umrah. Lepas tu dia komplain Kaabah tu pula, dia tengok, ya Allah, mana tiang yang aku masuk dulu. Itu pun masalah, tuan-tuan. Nak khusyuk macam mana? Agak-agak kita masuk syurga disebabkan pahala sedekah. Berapa banyak agak-agak, tuan-tuan, kita bersedekah pada Allah. Itu pun ada hari Jumaat, tuan-tuan, seminggu RM1. Itu pun imam kira, tuan-tuan, seminggu RM1, sebulan RM4, setahun RM48. Cita-cita syurga Firdaus. Sebab itu kita kena muhasabah diri kita, tuan-tuan. Kita kena muhasabah hidup kita, tuan-tuan. Kita masuk syurga dengan sebab kita puasa, tuan-tuan. Kita masuk syurga dengan sebab apa lagi, tuan-tuan? Kita masuk syurga sebenarnya kita mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, satu benda kita kena ingat. Besar mana pun dosa yang kita buat dalam hidup ini, tuan-tuan, besar lagi rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat ada satu kisah daripada hadis riwayat Imam Muslim yang pernah diceritakan oleh Nabi SAW. Ada satu orang lelaki ni, tuan-tuan, pada zaman ada satu orang lelaki ni, tuan-tuan, pada zaman dulu dia telah membunuh 99 orang. Tuan-tuan mesti pernah dengar cerita ni, kisah ni, tuan-tuan pernah dengar, tuan-tuan. Dia bunuh 99 orang. Jahat-jahat kita, tuan-tuan, kita tak pernah bunuh orang. Nampak tak? Dia bunuh 99 orang. Subhanallah. Kemudian dia berjumpa dengan satu orang rahib, dia mengadu tentang masalah ini. Dia kata, wahai Tuan, saya telah membunuh 99 orang. Aku nak minta pandangan kamu, adakah dosa aku ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata rahib tadi, dosa engkau sudah tentu tidak diampunkan oleh Allah. Engkau telah membuat satu perkara yang cukup besar. Engkau buat satu dosa yang besar. Dosa engkau tidak akan diampunkan oleh Allah. Dia bukan nak bagi cadangan. Dia komplain pula laki tersebut. Lalu laki yang 99, dia dah rimas ni, tuan-tuan. Dia ambil senjata, dia bunuh rahib tadi. Genap 100, tuan-tuan. Genap 100 dia bunuh. 100 dah, tuan-tuan. Bukan seorang, 100. Kemudian dia jalan-jalan, dia terasa insaf nak berubah. Dia berjumpa ada satu orang ulama. Dia kata, wahai Tuan Guru, saya ni dah berdosa besar. Allah Ta'ala tak ampunkan dosa saya. Aku telah membunuh 100 orang dalam masa yang cukup singkat. Adakah Allah Ta'ala mengampunkan dosaku? Kata ulama tadi, sudah pasti Allah Ta'ala akan mengampunkan dosamu, wahai pemuda. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kamu. Tetapi ada 2 syarat, kata ulama tadi. Yang pertama,
Syarat yang pertama, kamu kena bertaubat nasuha kepada Allah. Minta sungguh-sungguh kepada Allah. Allah Ta'ala akan berikan pengampunan kepada kamu. Bersihkan diri kamu daripada dosa. Sebab itu Allah Ta'ala kata, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertaubat. Allah Ta'ala suka kepada orang yang menyucikan diri. Yang kedua, syarat kata ulama tadi, hijrahlah. Ini cerita hijrah. Yang kedua, berpindahlah daripada tempat kamu melakukan maksiat tersebut, pindahlah pergi satu tempat yang aman, yang damai, suasana yang baru, corak yang baru, kamu akan move on, kamu akan teruskan kehidupan yang baru. Lalu lelaki tadi itu pun dia buat apa yang dicadangkan oleh ulama tersebut. Lalu dia berjalan untuk berpindah. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat tersebut, pemuda tadi meninggal dunia dalam perjalanan, tak sempat pergi untuk tempat berhijrah tadi, tuan-tuan. Subhanallah. Tak sempat. Lalu malaikat azab dan juga malaikat rahmat pun menilai. Kata malaikat azab, lelaki ini belum sampai ke tempat untuk dia berubah. Lalu dia dikira dosanya cukup banyak dengan Allah SWT, tempat di dalam neraka Allah. Lalu malaikat rahmat kata, tidak, dia ini hajat je nak bertaubat dah, cuma ditakdirkan mati di pertengahan jalan. Kan dia nak bertaubat dah, dia nak berhijrah tempat yang baru, tapi dia mati tengah jalan. Kata malaikat azab, tak boleh, dia belum sampai lagi. Tiba-tiba Allah Ta'ala menghantar dan mengutuskan satu orang malaikat dia sebagai balance yang menilai antara malaikat azab dan juga malaikat rahmat. Malaikat yang ketiga, dia memberikan cadangan, lalu dia melakukan tugasnya, mengukur jarak di antara tempat maksiat, tempat dia mati dan juga tempat dia melakukan maksiat. Lelaki tadi dia takdirkan mati betul-betul tengah ni, tuan-tuan. Tengah-tengah jarak dia mati tengah-tengah. Allahu Rabbi. Kan, ni Allah Ta'ala nak menunjukkan sifat Rahman dan Rahim, kasih sayang Allah. Rahman dan Rahim, kasih sayang Allah. Pemuda mati tengah-tengah, tiba-tiba lalu diukur tengah-tengah betul, sama jarak. Bahagian dada lelaki tadi terlebih tempat perkampung untuk dia berubah dan juga berhijrah. Lalu kata malaikat, lelaki ini dikira telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bunuh 100 orang, besarnya dosa dalam pandangan kita, tetapi hanya kecil pada pandangan Allah, dan besar itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan dan hadirin yang dirahmati Allah, jangan takut untuk berhijrah. Jangan takut untuk berubah. Kerana penghijrahan inilah yang kita nak mengambil kekuatan dalam proses kita nak mengharungi kehidupan hari ini yang serba mencabar, dan kita diserang dengan pandemik COVID hari ini. Sebab itu saya nak sebut ada beberapa perkara, tuan-tuan, yang kita nak ambil, benda yang biasa kita dengar, tetapi kadang-kadang kita terlepas pandang, tuan-tuan. Yang seterusnya apa dia, tuan-tuan? Nabi berhempas pulas membawakan gerakan dakwah Islam di kota Mekah. Tetapi Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi dimaki di kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW berhijrah pergi ke satu tempat yang dipanggil sebagai Taif. Mencuba gerakan dakwah di Taif. Kenapa Rasulullah pilih Taif? Taif, kalau tuan-tuan yang pernah pergi ke Mekah, 160 km daripada kota Mekah pergi ke kota Taif. Taif ni satu tempat yang subur. Tanah yang subur, ada air terjun, buah-buahan, sayur, semuanya sihat walafiat. Dia macam Cameron Highland. Kalau kena musim sejuk, dia sejuk betul, tuan-tuan. Pergi ke kota Taif. Nabi pergi dengan Zaid bin Harithah. Kenapa Nabi pergi ke Taif? Sebab Taif adalah tempat Nabi membesar waktu Nabi kecil dulu. Siapa yang bawa? Halimatus Sa'diyah. Start umur Nabi 2 tahun. Halimatus Sa'diyah bawa Nabi pergi ke kota Taif. Bawa besar. Sahabat-sahabat Nabi waktu sepermainan dengan Nabi waktu kecil, ada lagi. Sebab itu Nabi dihina di kota Mekah. Nabi cuba pergi gerakan dakwah di kota Taif, tuan-tuan. Dia pergi ke Taif. Nabi pergi seorang saja, tuan-tuan, Zaid bin Harithah. Anak angkat Nabi SAW. Anak angkat Nabi SAW. Sampai di kota Taif dengan harapan Rasulullah supaya orang Taif beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi sangkaan Nabi meleset, tuan-tuan. Orang Taif sambut Nabi dengan balingan batu dan kayu, dilemparkan kepada wajah Nabi SAW. Dilemparkan kepada badan Nabi SAW, darah mengalir sampai tapak kaki Nabi SAW. Sampai Rasulullah berjalan bunyi cap cap cap, takungan darah, tuan-tuan. Ini permulaan Islam. Persoalan dia, tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala tak bantu Nabi di kota Taif?
Kenapa penghijrahan ini Allah Ta'ala tak bantu Nabi di kota Taif? Sedangkan yang tu Nabi, tuan-tuan. Kenapa Allah Ta'ala tak bantu Nabi di kota Taif? Boleh Allah Ta'ala jadikan batu-batu yang dilemparkan menjadi buah-buah kurma yang lazat dimakan? Boleh? Boleh Allah Ta'ala jadikan kayu-kayu yang dibaling kepada tubuh badan Nabi menjadi daun-daun kering yang berguguran? Boleh. Tetapi kenapa Allah Ta'ala tak bantu Nabi? Persoalan dia, tuan-tuan, Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawasanya susahnya agama ini nak sampai dalam hidup kita, tuan-tuan. Susah agama ini, tuan-tuan, nak sampai dalam kehidupan kita. Susah Islam itu nak sampaikan dalam kehidupan kita. Hari ini kita boleh membeli agama, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayar agama ini, tuan-tuan, dengan darah dan juga peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Uhud, gigi geraham Nabi patah, tuan-tuan. Topi perang Nabi kimik sampai luka kepala Nabi. Untuk apa ini, tuan-tuan, Rasulullah buat? Sudah pastilah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Islam itu. Sebab itu, para Nabi, tuan-tuan, dia menggadaikan nyawa untuk agama. Hari ini ramai manusia dia menggadaikan agama untuk kepentingan diri dalam hidup dia, tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi dibaling batu, Nabi dibaling kayu. 10 hari Nabi duduk di kota Taif. Nabi duduk di kota Taif, tuan-tuan. Nabi keluar dengan darahnya. Nabi dihalau. Ada riwayat dihayunkan tangan ke wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dihalau keluar daripada bumi Taif. 10 hari. Zaid dibaling lebih teruk daripada Nabi kena. Waktu ni, tuan-tuan, Allah, Nabi duduk di bawah satu pokok, wajah Nabi menghadap bumi Taif. Nabi angkat tangan, Nabi berdoa, Allahumma ilaika Allahumma ilaika da'wa quwwatik wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Anta arhamar rahimin wa anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni. Nabi kata apa? Ya Allah, alangkah hinanya aku dalam kalangan mereka, ya Allah. Ya Allah, Tuhan orang-orang yang kena tindas. Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah. Engkaulah Tuhanku, ya Allah. Jangan kau serahkan urusan hidup aku ini kepada mereka, ya Allah. Kerana mereka akan membinasakan aku, ya Allah. Tetapi aku serahkan urusan diriku ini kepadamu, ya Allah. Selagi engkau tidak murka, ya Allah. Selagi engkau tidak murka, ya Allah, aku teruskan tetap akan melakukan gerakan dakwah ini, tuan-tuan. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Nak menunjukkan apa yang kita belajar pada malam ini, tuan-tuan. Sifat sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam hidup kita ini, tuan-tuan, kita kena banyak bersabar dalam hidup. Kena banyak bersabar dalam hidup. Kadang-kadang kita tak pernah duduk rumah selalu, tuan-tuan. Hari ni kita kena duduk rumah 2 tahun, kita kena duduk rumah, tuan-tuan. Sabar. Kadang-kadang kita tak pernah tengok wajah anak kita membesar dekat depan mata kita, tuan-tuan. 2 tahun ini, tuan-tuan. Bukan sekadar kita tengok anak membesar, kita tambah anak pula dalam musim COVID ini, tuan-tuan. Allah. Sabar. Baru kita tahu anak kita, tuan-tuan. Baru kita tahu isteri kita, tuan-tuan. Baru kita tahu suami kita, tuan-tuan. Allah, sabar. Sebab itu, tuan-tuan, hidup ni kena banyak sabar. Kerana Allah Ta'ala kata, Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya aku ni akan bersama dengan orang yang sabar. Sebab itu, bukan kerana kasih dan sayang Nabi kepada kita ke, tuan-tuan, nak bawa agama ini, tuan-tuan. Disebabkan sayang Nabi kepada umat hijrah ini, Nabi teruskan. Sebab itu kita kena membawa kasih dan sayang dalam hidup kita ini, tuan-tuan, mengikut kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di rumah, tuan-tuan, inilah waktu yang paling baik untuk kita mencurahkan kasih dan sayang kita kepada keluarga kita, tuan-tuan. Hari ini kadang-kadang dekat depan mata, tuan-tuan, kadang-kadang orang bercakap, betul? Kadang-kadang orang kata, ya Allah, engkau di rumah baik, pijak semut tak mati, di luar, ya Allah, anak siman tu, ya Allah, na'udzubillah min dhalik. Oh, orang cerita, tuan-tuan. Nampak tak? Kenapa di rumah, tuan-tuan, dia berlakon, anak kita berlakon? Kenapa kadang-kadang di luar mereka mencari kawan? Kerana mereka kurang kasih dan sayang daripada mak bapa. Mereka kurang kasih dan sayang kepada mak bapa. Betul? Kita ambil satu contoh, tuan-tuan. Kita ambil satu contoh. Sebab itu waktu pandemik ni waktu paling baik untuk kita buat gerak kerja bersama keluarga kita.
Saya duduk dalam dunia motivasi ni tuan-tuan lama, hampir lebih kurang dalam berbelas-belas tahun lah. Saya jumpa dengan macam-macam perkara. Saya pernah sebut tuan-tuan, kadang-kadang dalam hidup ni, kadang-kadang kita duduk di rumah, kita tengok anak kita belum semayang, kita suruh dia semayang, tu bagus tuan-tuan. Along, dah semayang belum? Belum semayang. Kau pergi semayang sekarang, dah pukul berapa baru nak semayang? Itu kita, tu kebiasaan. Man, dah semayang belum? Kakak semayang belum? Kau pergi semayang ke? Ajak adik semayang. Tetapi kenapa kita tak ajak anak kita supaya kita solat bersama tuan-tuan? Along, dah solat belum? Belum ayah? Okey, tak apa. Pergi angkat air semayang, kejap lagi solat dengan ayah sama-sama. Nampak tak? Akak dah solat belum kakak? Belum ayah. Jom solat dengan mak sama-sama. Jom, sekejap mak ambil air solat, air semayang, kejap lagi kita solat sama-sama. Mana kita buat bersama dengan anak kita tuan-tuan. Sebab itu hijrah Nabi tak bergerak seorang. Nabi buat bersama tuan-tuan. Hatta Nabi ke Taif, Nabi tak pergi seorang diri. Nabi pergi dengan Zaid bin Harithah. Kemudian Nabi patah balik di kota Mekah tuan-tuan. Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi dimaki. Bermulalah gerakan untuk membawa Nabi dan umat Islam daripada mengeluarkan orang Islam, mengeluarkan daripada situasi kejahilan, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, iaitu Islam di kota Madinatul Munawwarah. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang kedua yang kita belajar dalam hidup ni tuan-tuan adalah konsep redha dalam hidup. Konsep redha dalam hidup. Hari ini kadang-kadang kita melihat waktu pandemik ini tuan-tuan, ada orang yang hilang pekerjaan, subhanallah. Memang tak dinafikan tuan-tuan, terlalu ramai orang yang hilang pekerjaan. Terutama orang yang berniaga sendiri. Yang berniaga pasar malam, yang berniaga itu, yang buat gunting rambut, yang ni, Allah, sahabat-sahabat kita yang buat travel agency tuan-tuan, 2 tahun tak ada income tuan-tuan. Ni Allah Ta'ala ambil pekerjaan ini tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW, Nabi nak tunjukkan dalam proses hijrah, satu benda lagi yang kamu kena belajar, namanya redha. Apakah itu redha? Ada orang tanya saya, Ustaz, redha tu apa Ustaz? Redha itu bermakna berlapang dada dengan Allah. Tidak ada buruk sangka kita dengan Allah, dan tidak ada kita ini iaitulah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat kenapa ada orang bunuh diri tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia putus dengan rahmat Allah. Hari ini kita melihat ada seorang bapa tuan-tuan, dia hilangkan tanggungjawab dia, dia lari meninggalkan rumah, meninggalkan anak dan isteri dalam keadaan tidak ada survive, tidak ada bekalan, tidak ada benda yang nak dibawa pulang, yang bekalan untuk makan dan juga sebagainya tuan-tuan. Kerana apa? Kerana dia termasuk dalam golongan orang yang putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau beras tuan-tuan tidak ada, kita boleh bertahan makan tuan-tuan selama 1 bulan. Kalau air tidak ada, ditakdirkan air yang bersih ini tidak ada tuan-tuan, kita boleh bertahan dengan air laut selama 3 hari. Kalau kita tidak ada pakaian tuan-tuan, kita boleh ambil apa-apa benda yang boleh menutup di tubuh badan kita tuan-tuan, kita boleh meneruskan kehidupan kita. Tetapi kalau kita hilang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, kita tidak ada apa erti-erti dalam kehidupan ini tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Kita berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu belajarlah erti redha dalam hidup, berlapang dada tuan-tuan, dan tidak berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang orang hilang pekerjaan, kita kesian tuan-tuan, subhanallah. Macam-macam benda yang berlaku dalam hidup ini tuan-tuan. Covid telah mengubah segala-galanya tuan-tuan. Mengubah cara solat. Dulu kita solat rapat-rapat, bahu dengan bahu, kaki terasa erat dan kuatnya kita tuan-tuan. Hari ini kita jarak asing, kita semayang pun asing-asing tuan-tuan. Ada sahabat dia kata, Ustaz, aku kalau semayang Jumaat, dia kata semayang jarak-jarak terasa macam diri ni imam. Oh, dia duduk belakang, dia kata macam imam ni. Allahu Rabbi tuan-tuan. Kerja pun berubah sebabkan Covid. Ceramah kita pada malam ni pun berubah tuan-tuan sebabkan Covid. Kalau bukan kerana Covid tuan-tuan, saya yakin pun nak cari StreamYard, nak tengok YouTube, nak buka Google Meet, kita tak kerti tuan-tuan. Sebab apa? Sebabkan Covid. Kahwin pun berubah tuan-tuan. Kahwin pun berubah. Nampak? Kahwin pun berubah. Makan pun berubah. Semua benda tuan-tuan, belajar berubah. Sebab itu tuan-tuan, perubahan itu, bagaimana kita nak membina perubahan itu? Dengan perubahan itu kita redha dan sabar dengan ujian daripada Allah.
Ada sahabat-sahabat kita yang ayahnya meninggal dunia, yang mak dia meninggal dunia disebabkan penyakit COVID, anak dia meninggal dunia, ibu dan ayah, apa, saudara maranya hilang, hilang pekerjaan, hilang pendapatan, tuan-tuan, hilang nyawa dan juga sebagainya. Satu firman Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku membeli, aku mengambil amwalahum, harta kamu. Kerja kamu hilang, aku ambil. Kerana kamu kena buang kerja, sebab aku ambil. Duit kamu berkurang, sebab aku ambil. Anfusahum, kata Allah, aku ambil nyawa kamu. Aku ambil nyawa ibu kamu. Aku ambil nyawa ayah kamu. Aku ambil nyawa anak-anak kamu. Kalau kita ada dua benda, redha, sabar, Allah Ta'ala gantikannya bi anna lahumul jannah. Aku akan gantikannya dengan syurga. Subhanallah. Aku ambil pekerjaan kamu sebab COVID, aku ambil duit kamu, aku ambil kerja kamu, harta kamu berkurang, emak kamu meninggal, ayah kamu meninggal, saudara kamu meninggal. Kalau kamu redha, kamu sabar, kata Allah, bi anna lahumul jannah, aku pasti akan gantikannya dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita belajar erti redha dalam kehidupan. Sebab itu ulama sebut, tuan-tuan, penghijrahan Nabi bukan sekadar dia berhijrah. Kita tambah lagi 3 pada malam ini, iaitulah perubahan yang nak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, perubahan akidah kita. Sebab itu apa yang kita nak hijrahkan dalam pandemik ini, tuan-tuan? Yang pertama, sebab itu dikata manhaj rabbani. Kita dah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tema Ma'al Hijrah kita tahun ini manhaj rabbani, nak membawakan unsur-unsur rabbani untuk kita bergantung terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang murtad, tuan-tuan? Berapa ramai orang yang murtad keluar Islam disebabkan pandemik COVID ni, tuan? Berapa ramai yang murtad keluar daripada Islam? Berapa ramai orang yang maki hamun ulama? Berapa ramai orang yang buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala? Berapa ramai, tuan-tuan? Sebab apa? Sebab apa, tuan-tuan? Sebab akidah mereka tidak kuat. Sebab itu zaman ini zaman untuk memantapkan akidah, tuan-tuan. Sahabat sebabkan iman dengan Allah, sebabkan iman dengan Nabi, maka dibuat satu perubahan ini, tuan-tuan. Perubahan itulah yang dipanggil sebagai perubahan akidah. Keluarkan. Sebab itu kita ajar anak kita kekuatan akidah di rumah, solat dengan anak-anak, berzikir dengan anak-anak. Sebab itu saya buat dalam dunia motivasi, tuan-tuan, orang yang berzikir, tuan-tuan, urat saraf di otaknya akan berfungsi. Urat saraf di otaknya akan aktif sebanyak 14 juta urat saraf dan akan merangsang 16 juta urat saraf seluruh tubuh badan akan turut sama berzikir, tuan-tuan. Nak ceritakan tentang kehebatan. Ni kita boleh buat, tuan-tuan. Kita mantapkan akidah. So, orang nak solat. Saya buat dunia motivasi, tuan-tuan, berapa ramai anak-anak kita, tuan-tuan, yang tak reti nak mengucap kalimah la ilaha illallah, yang tak reti nak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa ramai, tuan-tuan? Saya minta maaf, tuan-tuan. Pernah tak ibu dan ayah kadang-kadang tasmi al-Fatihah anak kita, tuan-tuan? Pernah tak hari ini, tuan-tuan, waktu pandemik selama 2 tahun ni, tuan-tuan, kita duduk dengan anak kita, tuan-tuan, pernah tak kita khatam Al-Quran dengan anak kita, tuan-tuan? Saya minta maaf, saya tanya, tuan-tuan, waktu pandemik ini, tuan-tuan, pernah tak kita tanya dengan isteri kita yang selama 2 tahun kita pandemik ini, yang kamu dah juzuk berapa, ya? Allah. Isteri pernah tak tanya suami, abang, kita dah juzuk berapa, abang dah juzuk berapa, bang? Selama pandemik ini, saya minta maaf, tuan-tuan, saya tanya soalan ni, tuan-tuan. Kadang-kadang anak dara kita membesar depan mata kita, tuan-tuan. Berapa ramai mak-mak dia tanya kepada anak dia cara mandi wajib yang betul untuk anak perempuan dia, tuan-tuan. Berapa ramai, tuan-tuan? Sebab itu akidah ni, tuan-tuan, kita kena bina daripada rumah kita.
Kita nak ubah dunia, tuan-tuan. Kita nak ubah dunia. Kita nak ubah dunia boleh. Tapi nak ubah dunia, kena ubah manusia. Nak ubah manusia, kena bermula dengan kehidupan hidup kita ini, tuan-tuan. Itu yang pertama, akidah. Dan penghijrahan yang kedua yang nak dibawa oleh Nabi SAW, iaitulah, apa dia, tuan-tuan? Perubahan dari segi ibadah itu sendiri. Ibadah. Solat kita, kan? Puasa kita, zikir kita, Quran kita. Nabi sebut dalam satu hadis, Al-Quran di akhir zaman hanya tinggal tulisan. Sekarang berlaku, tuan-tuan. Quran dalam rumah kita terlalu banyak, tuan-tuan, tapi tidak dibuka, tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang kita melihat handphone seorang satu, tuan-tuan. Anak kita handphone seorang satu, tetapi rehal Al-Quran 10 kongsi satu. Allahu Rabbi. Cuba cek dalam hidup kita, cuba cek dalam keluarga kita, tuan-tuan. Kadang-kadang kita duduk main handphone lebih banyak daripada kita tengok Al-Quran. Kita baca WhatsApp lebih banyak daripada kita baca Al-Quran. Kita tengok muka pasangan lebih lama daripada kita tengok muka handphone kita, tuan-tuan. Betul? Adik-adik, kita tengok handphone kita, kita main PUBG, kita main game dan juga sebagainya, lebih lama daripada kita tengok wajah mak dan ayah kita. Handphone kita boleh beli, bayar line tiap bulan, tuan-tuan. Internet tiap bulan. Tapi nak telefon ayah, tuan-tuan, kadang-kadang sebulan sekali pun kita terlupa, tuan-tuan. Telefon mak kita sebulan sekali pun kita lupa, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab hari ni, tuan-tuan, benda ni kadang-kadang boleh merosakkan ibadah kita, tuan-tuan. Ibadah kita. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga, apa kita nak hijrahkan dalam hidup ini, tuan-tuan? Iaitulah kita hijrahkan, kata pengerusi tadi, tuan-tuan, iaitulah kita hijrahkan akhlak kita, tuan-tuan. Akhlak kita dengan manusia, akhlak kita dengan orang lain. Sebab itu Nabi dia membawa akhlak. Nabi Rasulullah dia membawa akhlak tadi, tuan-tuan. Rasulullah dia bawa akhlak. Sebab itu saya nak sebutkan ada 4 benda pada malam ni sebagai peninggalan amalan, tuan-tuan, yang biasa saya sebut, tuan-tuan. Benda paling simple, tuan-tuan, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Bila dah disuruh hijrah, ni yang pertama. Nabi tidak berhijrah dahulu, tuan-tuan, melainkan sahabat-sahabat dah pergi dulu, tuan-tuan, baru Nabi pergi. Itu seorang leader, seorang ketua yang cukup hebat, tuan-tuan. Anak-anak buah pergi dulu. Ketua last sekali. Kita hari ni, tuan-tuan, kita dulu, baru anak buah ikut ke belakang. Dia lambat. Kan? Kita lari dulu. Tapi dia hantarkan hijrah, nak selamatkan dulu sahabat-sahabat, barulah Rasulullah SAW melakukan hijrah daripada belakang. Baik, tuan-tuan, sampai Nabi di Madinatul Munawwarah. Ada seorang ulama namanya Abdullah bin Salam, yang biasa saya sebut hadis ni, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, tuan-tuan. Hadis pertama Nabi di Madinah. Dia seorang ulama Yahudi, tuan-tuan. Ulama. Sebelum dia Islam, daripada masuk Islam, dia jadi ulama Islam. Kata Abdullah bin Salam, dia tengok Nabi SAW, kali pertama dia tengok Nabi SAW, dia kata apa? Falaisa wajhi kadzab. Aku tak nampak pun dekat muka Muhammad ni muka pembohong. Dia ni mungkin Nabi. Lalu apa yang nak didengar? Kata Abdullah bin Salam, aku nak dengar apa yang Nabi sebut. Yang pertama aku dengar Nabi kata, ayuhan nas, afshu salam, sebarkan salam. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita sebarkan salam. Malam ni kita sebarkan salam. Saya ingat saya dengan Taman Megaria, tuan-tuan, dengan suraunya, dengan kampungnya, saya ingat Taman Megaria, tuan-tuan, every year saya sampai selama 5 tahun, 5-6 tahun, saya ingat setiap tahun lah saya, insyaAllah saya akan sampai. Saya akan sampai, insyaAllah, tuan-tuan. Banyak kali saya ingat ni kali keempat juga saya ke sana, tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita bagi salam pada orang. Betul tak? Kita rajinkan bagi salam. Siapa yang dengar ni boleh komen lah. Yang pertama, bagi salam. Nabi kata, afshus salam, sebarkan salam. Kita ajar anak kita dengan bagi salam dan juga sebagainya. Kan? Hatta dalam rumah sekalipun, pandemik COVID, kita boleh bagi salam. Sebelum tidur, kita pesan pada anak, salam mak ayah. Okey, mak, okey. Mak, Alung tidur dulu. Salam, Assalamualaikum. Bagi salam. Tapi janganlah selalu sangat bagi salam macam buang-buang terbiat pun masalah juga. Masuk rumah, Assalamualaikum. Pergi ke dapur, jumpa bini, Assalamualaikum. Buka petai, Assalamualaikum. Nak tidur, Assalam. Mandi, buka pintu, Assalam. Itu buang terbiat, tuan-tuan. Bagi salam. Wujudkan budaya salam. Yang kedua, Nabi kata, wa at'imut ta'am. Beri makan dengan orang. Tolong orang. Bantu orang. Ni akhlak.
Nabi, hari pertama Nabi di Madinah, Nabi suruh bagi salam, Nabi suruh wa at'imut ta'am, beri makan pada orang, tolong orang. Ni nak cerita pasal akhlak, tuan-tuan. Akhlak. Hari ni disebabkan COVID, tuan-tuan, kita banyak menderma, alhamdulillah. Rakan-rakan kita yang memerlukan bantuan kita menderma dan bersedekah, subhanallah. Bagus, tuan-tuan, bagus. Sangat-sangat bagus, tuan-tuan. Yang ketiga, Nabi kata apa, tuan-tuan? Wasilul arham, hubungkan silaturahim. Jangan bergaduh. Jangan bergaduh. Hari ni semua orang nak bergaduh, tuan-tuan. Politik tu biarlah, tuan-tuan. Biarlah dia pandai uruslah. Biar dia urus, tuan-tuan. Kita, hidup kita ni, tuan-tuan. Kadang-kadang dalam rumah suami isteri pun bergaduh, tuan-tuan. Allah. Anak bergaduh dengan mak bapak. Bapak bergaduh dengan anak. Ada seorang murabi saya dia cerita, tuan-tuan, ada satu kisah ni, tuan-tuan. Anak yang derhaka dengan mak bapak dia. Allah. Hari ni sebabkan PKP ni, tuan-tuan, COVID, berapa ramai anak-anak dihantar mak ayah di rumah orang tua-tua, tuan-tuan. Subhanallah. Sebab itu orang yang menganiaya mak bapak hari ni, tuan-tuan, hidupnya takkan selamat. Allah Ta'ala akan berikan hukuman dua tempat. Yang pertama, dunia dia dah dapat hukuman. Yang kedua, hukuman nanti di akhirat, tuan-tuan. Ada satu kisah ni, tuan-tuan. Pada zaman, ada satu kisah, tuan-tuan. Sekarang hamba Allah tu umur dia lebih kurang 60 lebih. Dia rasa, dia hidup dia kaya, tuan-tuan. Hidup dia cukup kaya. Apa saja dia tak ada, tuan-tuan, semua dia ada. Kereta semua, tapi isteri tak adalah. Isteri dia lari, mungkin bercerai, berpisah dan juga sebagainya, tuan-tuan. Dia rasa, dia semua dia ada. Tapi dia rasa satu benda yang dia tak rasa, namanya dia tak pernah rasa ketenangan dalam hidup. Dia tak pernah rasa ketenangan dalam hidup. Kemudian dia renung, kenapa aku tak pernah rasa ketenangan dalam hidup? Kemudian dia merenung, tiba-tiba dia teringat waktu umur dia 17 tahun. Waktu dia lepas SPM 17 tahun. Dia pernah campak seluar jin dekat muka mak dia waktu tu. Dia teringat balik. Dan dia tak pernah minta maaf pasal benda ni kat mak dia. Mak dia sekarang dah uzur. Dia kata mungkin sebab ni aku tak pernah rasa tenang. Aku nak pergi minta ampun dengan mak. Dia panggil anak perempuan dia 2 orang, tuan-tuan, start kereta pergi balik ke kampung. Dia balik ke kampung. Bila dia balik ke kampung, tuan-tuan, mak dia tengah terlantar sakit, dia pegang tangan mak dia, dia kata, "Mak, maafkan saya, mak. Mak, maafkan saya, mak. Maafkan saya, mak. Maafkan saya, mak." Mak dia kata, "Ish, kamu ni setiap tahun kamu balik, kamu minta maaf. Mak dah ampunkan dosa kau dah. Mak dah ampunkan dosa kau dah. Mak dah ampunkan dah. Kau minta maaf sebab apa lagi?" "Tidak, mak. Kalau mak buat-buat tak ingat, ataupun mak memang tak ingat, waktu umur saya 17 tahun, mak, saya pernah ambil seluar jin, mak. Saya pernah lempar dekat muka mak. Saya pernah kata dekat mak, mak ni orang tua tak ada otak." Allah, tuan-tuan. Mak dia tengah pegang tangan, tuan-tuan. Mak dia tarik tangan anak dia tadi. Mak dia kata, "Wahai anakku, setiap tahun kau balik, kau minta maaf dengan mak, mak maafkan. Tetapi disebabkan kau mengungkit ataupun kau cerita pasal peristiwa itu, sebenarnya waktu kau lempar mak, kau kata mak orang tua tak ada otak, waktu tu mak dah bertekad dalam hati, mak takkan ampunkan dosa kau sampai bila-bila." Allah, tuan-tuan. Tapi disebabkan hari ini kau merayu kepada mak dan kau minta maaf pasal benda tu, kau menyebutkan pasal benda tu, hari ini ketahuilah wahai anak, mak dah mak ampunkan dosa kau daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dia kata selepas itu aku merasakan ketenangan yang cukup dahsyat dalam hidup ni. Allah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita balik, tuan-tuan, kita minta maaf dengan mak kita. Setiap tahun kita balik, kita minta maaf dengan mak ayah kita, tuan-tuan. Kita rasa mak ayah kita maaf. Tetapi kadang-kadang ada satu benda yang cukup berat, benda yang cukup penting, yang kadang-kadang kita tak minta maaf dengan mak dan ayah kita, tuan-tuan. Sebenarnya mereka simpan, tuan-tuan. Kadang-kadang hidup kita tidak menjadi keberkatan dalam hidup. Tuan-tuan, ma'asyaral muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hubungkan silaturahim, tuan-tuan. Sebab itu Nabi, tuan-tuan, dia paling benci dengan akhlak yang buruk. Sebab itu kata Nabi SAW, nanti aku dengan di dalam syurga begini, Nabi kata. Begini Nabi kata, cukup rapat. Siapa dia, tuan-tuan? Orang yang ahsanu amala, orang yang beramal soleh. Yang kedua adalah orang yang paling baik amalannya. Orang yang paling baik sikapnya, Nabi kata, akan bersama denganku di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu syarat nak masuk syurga ni, tuan-tuan, kita kena, yang pertama iman tadi tu, yang kedua kena beramal soleh. Ni cerita pasal beramal soleh lah ni, tuan-tuan. Akhlak ni kan beramal soleh.
Kita masuk syurga tuan-tuan, nak masuk syurga kena beramal soleh tuan-tuan. Kena beramal soleh. Ni Nabi cerita ni, wa at'imu ta'am wasilul arham. Kan? Nabi kata afshu salam. Yang keempat Nabi kata wasallu wan nasu niyam. Solat ketika orang sedang tidur. Nabi kata siapa buat 4 benda ini tadkhulu al-jannata bisalam, dia akan masuk syurga dalam keadaan paling selamat. Ni kena beramal soleh tuan-tuan. Kisah Nabi Nuh AS, kalau tuan-tuan perasan, kisah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS tuan-tuan, dia berdakwah 950 tahun. Kan? Yang kita tahu, umat dia tenggelam dengan banjir bah yang cukup besar. Banjir bah yang cukup besar. Bukan umat dia saja, anak dia tenggelam, bini dia tenggelam. Sebab apa tuan-tuan? Tak nak mengikut dakwah Nabi Nuh AS. Tak nak ikut dakwah Nabi Nuh AS. Dia tengok anak dia tenggelam. Seorang bapa tuan-tuan tengok anak mati depan mata tuan-tuan. Nabi Nuh angkat tangan doa pada Allah. Ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Dia anak aku ya Allah. Selamatkan anak aku ya Allah. Apa Allah tak nak kata? Innahu amalun ghairus salih. Sesungguhnya dia tidak beramal soleh. Allahu Rabbi. Sebab itu syarat nak masuk syurga tuan-tuan kena beramal soleh. Dr. Karim Zaidan dia pernah menyebutkan syarat nak beramal soleh tuan-tuan. Yang pertama, kena beramal dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kena berpandukan daripada Quran dan sunnah Nabi. Itu yang pertama. Nak beramal soleh, ikut Quran, ikut sunnah Nabi. Simple. Ikut Quran, ikut sunnah Nabi. Kan? Kadang-kadang kita beramal tuan, kita ikut-ikut orang tuan-tuan. Kita ikut-ikut orang. Kan? Sebelum pergi umrah okey. Sebelum pergi umrah okey. Dia pergi umrah semayang sebelah Pak Arab. Pak Arab tu pula asyhadu an la ilaha illallah. Oh, dia pusing. Dia duduk sebelah Pak Arab, dia kata, "Oh, pusing." Balik-balik muar tuan-tuan, balik-balik tangkap, dia pusing dua-dua ni. Dia kata aku lebih alim pada Pak Arab tu. Allah tuan-tuan. Ikut-ikut orang. Kan? Ikut-ikut orang. Dia mazhab apa? Kita mazhab apa? Sebab itu pentingnya ilmu ni tuan-tuan. Ilmu ni penting. Kan? Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, syarat yang kedua nak beramal soleh, apa dia tuan-tuan? Kena ikhlas. Kena ikhlas tuan-tuan. Kan? Hari ni kadang-kadang kita buat satu amalan, kita nak menunjuk kepada isteri kita, dah tak ikhlas. Kadang-kadang kita bersedekah lebih sikit, kita bubuh duit banyak sikit tuan-tuan. Kadang-kadang kita mengharapkan orang lain pandang dengan derma yang kita bagi tuan-tuan, dah tak ikhlas. Sebab itu tuan-tuan, kita ni buat amal ibadah tuan-tuan, mesti ikhlas kerana Allah. Sebabkan ikhlas itulah Islam pada zaman Nabi SAW cukup sempurna tuan-tuan. Aman dan damai tuan-tuan. Hari ni kalau kita hidup tuan-tuan dengan keikhlasan, insya-Allah saya jamin tuan-tuan, kehidupan kita ini tuan-tuan tidak akan diuji sebegitu hebat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jadi pemimpin yang ikhlas. Kita nak jadi bapa yang ikhlas. Kita nak jadi bos yang ikhlas. Kita jadi pekerja yang ikhlas. Kita nak jaga anak yang menjaga mak bapak dengan ikhlas. Ikhlas inilah yang memberikan rasangan ketenangan dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Sebab itu akhlak. Sebab itu ada beberapa perangai dalam hidup kita ni tuan-tuan yang kita kena hijrahkan. Antara watak-watak perangai yang dibenci oleh Nabi SAW adalah orang yang buruk akhlak dia, tuan-tuan. Buruk akhlaknya. Kan? Sebab itu orang kita tuan-tuan, sikap kita ni cukup banyak. Kan? Berlaku pada zaman Nabi Isa AS. Dalam satu kitab Mukasyafatul Qulub ada diceritakan tentang Nabi Isa AS. Selalu saya cerita pasal benda ni tuan-tuan. Nabi Isa ni tuan-tuan, dia pergi bawa satu urusan. Dia pergi berjalan bawa satu urusan. Bila sampai di satu urusan tuan-tuan, ada satu orang Yahudi ni tuan-tuan, dia tengok Nabi Isa berjalan, orang Kristian dia tengok Nabi Isa ni berjalan tuan-tuan. Orang bukan Islam lah. Dia tengok Nabi Isa berjalan, dia kata, "Ya Isa, nak pergi mana?" Nabi Isa kata, "Aku ada urusan pergi ke sana satu tempat. Bolehkah aku ikut?" Jom, tak apa, ikut. Kebetulan tuan-tuan, orang bukan Islam tadi tu, dia duduk belakang Nabi Isa, dia bawa 2 keping roti. Nabi Isa dia bawa sekeping, letak dekat bekal. Orang yang bukan Islam tuan-tuan, Yahudi tadi, dia tengok Nabi Isa bawa sekeping, dia bawa 2 keping. Ni perasaan, ni Allah Ta'ala nak tunjukkan ni. Cerita ni tentang perasaan ada dalam hidup diri kita ni tuan, pasti ada. Dia kata, Isa ni kalau kejap lagi kalau berehat, dia bawa sekeping roti, aku bawa 2 keping roti. Mesti dia akan minta aku sikit ni nanti. Baik, aku cari jalan, aku makan dulu. Nampak? Ni nak ceritakan kedekutnya orang kita tuan-tuan.
Kedekut tuan-tuan. Ni akhlak ni yang kita tak nak ni. Kita kena buang, kena hijrahkan benda ni tuan-tuan. Sampai Yahudi tadi kata, ya Isa, jom cari tempat untuk berehat. Kata Nabi Isa, tak apa, aku cari tempat yang okey sikit, nanti kita berehat di situ. Nabi Isa pun cari tempat, dia makan sekeping roti, cepat-cepat tuan-tuan. Maka tinggal dia satu keping, Nabi Isa pun satu keping, duduk satu tempat ni tuan-tuan. Mereka pun makan satu keping, dia pun makan satu keping, Nabi Isa makan, Yahudi tadi pun makan. Tengah-tengah makan, Nabi Isa dah perasan, tengah-tengah makan, dia kata, wahai Yahudi, saja aku tanya kau lah, mana lagi sekeping roti? Yahudi tadi dia kata, ya Isa, aku memang bawa sekeping je, aku tak bawa dua keping. Bukan aku nampak dua keping tadi. Dah, mungkin kau silap tengok ni. Aku bawa sekeping saja. Tak apalah. Nabi Isa nak menguji dia. Tak apalah, tak kisah. Tengah-tengah jalan, jom sambung perjalanan. Tengah-tengah jalan, nampak dhab tuan-tuan, biawak pasir yang telah mati dengan mukjizat. Sebab itu mukjizat Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang telah mati. Ni antara mukjizat para Nabi Rasul Ulul Azmi. Kan? Mukjizat Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang telah mati. Mukjizat Nabi Musa AS, campakkan tongkat bertukar jadi ular. Mukjizat Nabi Muhammad, diturunkan Al-Quran, kalamullah yang bermukjiz, yang orang yang pakar tentang kesenian bahasa tidak boleh melawan tentang kehebatan Al-Quran pada zaman Nabi SAW. Kan? Dog tu diangkat oleh Nabi Isa yang telah mati. Nabi Isa usap belakang ni, ekor dia bergerak tuan-tuan, lepaskan pada pasir, bergerak lari. Terkejut Yahudi tadi. Dia kata, ya Isa dah mati, hidup balik dia awak ni. Nabi Isa kata, engkau heran ke? Heranlah, dah mati hidup balik. Nabi Isa kata, tu paling tak heran. Yang paling heran orang yang makan roti tadi tapi tak mengaku tadi tu. Kan? Yang makan roti tapi tak mengaku lagi tu. Kau makan ke roti tu? Tak, aku tak makan, nampak. Udah kedekut, pembohong pula kepada Nabi Isa AS. Tak apalah, jalan-jalan nampak satu sungai. Ya Isa, kita tak ada apa, kita nak lalui sungai ni dalam. Tak apa, duduk belakang tu, kata Nabi Isa. Mereka jalan atas air tuan-tuan. Terkejut Yahudi tadi, ya Isa, kita jalan atas air. Kata Nabi Isa, kau heran ke? Heranlah boleh berjalan atas air. Nabi Isa kata, tu paling tak heran. Yang paling heran, orang yang makan roti tapi tak mengaku tadi. Kau makan ke? Dia kata, aku tak makan. Bohong lagi tuan-tuan. Ini nak ceritakan pasal kedekut kita, bohong kita, tu akhlak-akhlak yang buruk tuan-tuan. Akhlak-akhlak yang buruk. Sampai dekat satu tempat tuan-tuan, tiba-tiba nampak 3 guni emas. Ni dalam kitab Mukasyfatul Qulub dia sebut, nampak 3 guni emas. Kan? Nampak 3 guni emas. Subhanallah. Bila nampak 3 guni emas, kata Yahudi tadi, ya Isa, emas, kita bagi 2. Nabi Isa kata, kita guni ada 3, kita bagi 3 orang. Yahudi tadi kata, kita ni ada 2, nak bagi lagi siapa? Yang pertama bagi dekat aku, yang kedua bagi dekat engkau, yang ketiga bagi dekat orang yang makan roti tadi. Aku dah terima, mengaku terus tuan-tuan. Mengaku terus. Nak ceritakan kita tuan-tuan, hidup kita dengan dunia hari ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak boleh berpisah. Sebab itu hijrah kita hari ni tuan-tuan, manhaj Rabbani, kita kena serahkan urusan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kedua, antara perangai yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia tuan-tuan? Orang yang sombong. Orang yang sombong. Orang sombong ni tuan, bukan orang yang tak ada ilmu. Kebanyakan orang yang sombong adalah orang yang ada ilmu. Dan kita, saya mengharapkan tuan-tuan, yang ada ilmu, janganlah kita sombong tuan-tuan. Kalau kita sombong, kita menjadi seperti Abu Jahal. Abu Jahal ni orang cukup hebat ya tuan-tuan. Abu Al-Hakam. Orang yang cukup bijak, orang yang cukup pandai. Sebab dia bunuh seorang sahabat Nabi tuan-tuan. Nabi berikan dia Abu Jahal, bapa paling bodoh. Bapa sekali jahil, Abu Jahal, bapa sekali yang tak tahu apa. Bodoh ni. Kan? Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Abu Jahal ni tuan-tuan, dia ada satu ilmu. Ilmu dia cukup power tuan-tuan. Ilmu dia tuan-tuan, dia ada satu ilmu, dia pakai ilmu jazibiyah. Ilmu jazibiyah ni tuan-tuan, dia bau saja tuan-tuan, dia boleh tahu apa benda. Dia tengok saja langit tuan-tuan, bintang arah ke mana, langit kedudukan macam mana, dia tahu arah perjalanan. Sebab itu, waktu Nabi SAW hijrah, kan, waktu yang kita dengar, yang tertidur dekat depan rumah Nabi SAW tu kan, ketika itu dia bangun-bangun tengok Rasulullah dah tak ada, Abu Jahal turun. Abu Jahal, dia kata, kami tak tahu Rasulullah ikut arah mana. Abu Jahal turun waktu dia tuan-tuan, Abu Jahal angkat pasir tuan-tuan, lalu dia lepaskan pasir tuan-tuan, dia tengok kedudukan pasir tadi, dia boleh tahu Rasulullah pergi ke arah mana. Itu dipanggil sebagai ilmu jazibiyah. Ini hebat tuan-tuan.
kan? Tapi dia sombong, tuan-tuan. Sebab itu hidup kita ni, tuan-tuan, jangan kita sombong dengan manusia itu. Jangan kita sombong, tuan-tuan. Sebab itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, jom kita buat perubahan hari ini. Perubahan hari ini, tuan-tuan, bersempena dengan pandemik ini, tuan-tuan, bukan sekadar kita nak dengar tentang berlakunya proses hijrah Nabi tu, bukan saya nak cerita pasal tu, tetapi apakah perkara-perkara intipati hijrah itu yang boleh kita pegang, yang boleh kita amalkan dalam kehidupan hari ini, tuan-tuan, menjadikan kehidupan kita ini kehidupan yang paling terbaik, dan kita sentiasa bersedia dengan apa segala perkara yang berlaku dalam hidup kita, tuan-tuan. Kita sabar, kita reda. Yang pertama saya sebut pada awal, kita syukur, kita sabar, kita reda, kita ikhlas. 4 benda inilah kata Al-Imam An-Nawawi, benda yang senang cakap, payah untuk kita buat, tuan-tuan. Mudah-mudahan sidang pendengar pada malam ini sama-sama kita mengambil pengajaran dan juga pengiktibaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita ini menjadi hamba Allah yang bertakwa dan beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan pada malam ini, tuan-tuan, mudah-mudahan yang mendengar tazkirah kita pada malam ini akan dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan segala kekuatan, diberikan keimanan dan ketakwaan, erti kesabaran dalam kehidupan ini, tuan-tuan, untuk kita meneruskan kehidupan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang yang bergantung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan saya mengucapkan jazakallahu khairan, terima kasih banyak-banyak kepada pihak pengurusan, terutamanya kepada sahabat saya yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz, selaku pengurusi Surau Nur Iman Taman Megaria Tangkak. Saya mengucapkan jazakallahu khairan, terima kasih banyak-banyak atas kerjasama. Saya ingat dengan majlis pejabat pendidikan daerah Muar. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak-banyak. Moga Allah Ta'ala berkati kehidupan kalian dunia dan juga akhirat. Dan saya doakan yang menonton pada malam ini diluaskan seluas-luasnya rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan umur yang berkat dan terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadikan hamba Allah yang beriman dan bertakwa, diselamatkan kehidupan kita ini dari segala musibah ataupun wabak penyakit berjangkit COVID-19 ini, tuan-tuan. Saya doakan, tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua sihat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya juga, tuan-tuan, doakan untuk keluarga saya, doakan untuk isteri saya, doakan juga untuk mak dan ayah saya, doakan untuk anak-anak saya, tuan-tuan. Akhir kalam daripada saya, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Taala terima segala amalan kita. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun di sana indahnya kota bersih dijaga sentiasa. Indah sungguh bicara kata jadi iktibar pada semua. Demikian tadi ceramah yang disampaikan yang penuh dengan pengajaran juga tauladan. Semoga apa yang telah disampaikan sebentar tadi dapat menambahkan ilmu dan dijadikan amalan dalam kehidupan seharian kita sebagai umat Islam. Kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, ilmu diberi jadi panduan. Tuan-tuan, puan-puan, sedang penonton hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, kita dapat tertiri sangat banyak ilmu-ilmu yang dikongsikan kepada kita supaya kita mudah-mudahan dengan asbab ini, dengan asbab ilmu ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala ganjarkan syurga buat kita. Dan kita lihat tadi di sana, ingatan kepada kita dalam kehidupan sesi pandemik ini supaya kita sentiasa syukur, sabar, redha, ikhlas, sentiasa bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sentiasa sampaikan salam, sentiasa membantu satu sama lain, terutama dalam zaman pandemik COVID ini, di mana-mana kita boleh menyumbangkan bakul makanan, dipersilakan. Mudah-mudahan itu menjadi asbab untuk Allah SWT ganjarkan syurga kepada kita. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton, kita lihat tadi di sana ingatan-ingatan kepada kita supaya kita berhijrah. Pertama dari segi akidah kita, hijrahnya, ubahlah akidah kita supaya dimantapkan dan dikukuhkan lagi supaya kita sentiasa menjadikan unsur Rabbani itu dan dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan juga tuan-tuan, ingatkan diri kita supaya mantapkan ibadah kita. Ikhlas ibadah kita kepada Allah SWT. Dan juga tuan-tuan, mantapkan juga akhlak kita. Sampaikan salam, beri makan, hubungkan silaturahim dan solatlah ketika orang tidur. Mudah-mudahan itu juga menjadi asbab untuk kita dekat kepada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan, memang sangat banyak
ingatan-ingatan yang dikongsikan kepada kita. Dan saya tertarik kepada satu kisah tadi tuan-tuan, berkaitan dengan kisah taubat. Dia cerita oleh Pio Fakhrul sebentar tadi, bagaimana seorang yang membunuh 100 orang, tetapi oleh kerana asbab nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka diberikan syarat. Pertama, mesti taubat nasuha. Yang kedua, mesti hijrah. Mesti berubah ke arah lebih baik. Tapi bukanlah maksudnya tuan-tuan kita di Taman Megaria ni lepas ni beramai-ramai pindah. Payah juga kita tuan-tuan ni. Kosong nanti surau kita. Bukan begitu. Tetapi hijrah dari akhlak kita tuan-tuan. Bersangka baik dengan situasi semasa yang berlaku sekarang ini. Janganlah kita bersangka buruk. Sentiasa bersihkan hati kita. Sucikan hati kita. Dan kita lihat tadi tuan-tuan, syarat untuk taubat, syarat untuk diterima taubat itu, pertama taubat nasuha. Belum sempat taubat tetapi telah berniat untuk taubat, diganjarkan syurga oleh Allah SWT. Saya teringat tuan-tuan, hadis Matan Arba'in, hadis yang pertama, masyhur, saya rasa yakin dan percaya tuan-tuan dah pun hafal dah. Daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, hadis Matan Arba'in daripada Imam Nawawi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fakanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya usibaha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu dimulakan dengan niat. Niat nak bertaubat walaupun tak sempat buat, tetapi azam, tekad, taubat nasuha nak bertaubat, maka atas asbab itu diterima tuan-tuan. Jadi atas asbab itu tuan-tuan, marilah kita bersama-sama perbetulkan diri kita, muhasabah diri kita untuk kita mendapat ganjaran daripada Allah SWT. Dan tempoh masa yang ada ini tidaklah boleh kita bersenang lenang. Teruskan kita untuk menuntut ilmu tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan ilmu yang diberikan kepada kita dapat kita memperbaiki diri kita. Tuan-tuan, puan-puan, berkaitan dengan ilmu tadi, teruskanlah untuk kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu itu menjadikan kita lebih baik. Ibu jari itu besar, ibu jari itu besar lagi pendek. Belajar setiap waktu, akal jadi cerdik. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah, tugas diberi. Di lain masa bersua lagi. Tanam sirih di dalam taman, gali lubang di tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman, lain kali bersua lagi. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton dan juga kalian yang dapat bersama pada malam ini, terutamanya kepada Pio Fakhrul, Ustaz Fakhrul. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama kami, menyumbangkan ilmu, menyumbangkan bakti dan berkongsi ilmu, mudah-mudahan memberi manfaat. Terima kasih kepada pengurusi Surau Nur Iman dan juga jawatan kuasa, juga buat warga Taman Megaria. Juga tidak dilupakan urusi teknikal siaran langsung pada malam ini, serta sidang penonton budiman, hadirin hadirat di mana juga anda berada. Dan terima kasih di atas komentar-komentar yang telah dikongsikan di ruangan chat sebentar tadi. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat untuk kita bersama. Mohon jutaan ampun maaf dan maaf di atas segala kekurangan, di atas segala kekhilafan sepanjang saya mengendalikan program ini. Mudah-mudahan sesungguhnya segala-galanya kita pohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan ganjaran yang baik dan menjadi asbab untuk kita beroleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita berpisah, suka untuk saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk kita bersama-sama terus menjaga SOP sepanjang tempoh pelan pemulihan negara ini dalam kita berusaha mencegah jangkitan COVID-19. Dan berdasarkan rekod pada hari ini, kes jangkitan terkini pada hari ini merupakan kes jangkitan tertinggi dalam negara sepanjang tempoh daripada tahun lepas dengan 22,948 kes dan juga 178 kes kematian direkodkan. Dan daripada tempoh itu tuan-tuan, mungkin agak melegakan sedikit hati kita. Daripada jumlah jangkitan terkini terdapat 21,270 kes pulih direkodkan. Bersama-sama kita memanjatkan doa mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang terlibat dengan jangkitan COVID ini, mudah-mudahan dikurniakan kesembuhan oleh Allah SWT dan dikurniakan ketabahan kepada kaum keluarga mereka. Dan teruskan berdoa, mohon dengan Allah SWT, mudah-mudahan diangkatlah wabak yang sangat bahaya ini. Akhirnya tuan-tuan, jangan lupa amalkan 3W, wash, wear dan one, serta elakkan 3S, tempat yang sesak, tempat yang sempit, dan elakkan sembang dekat. Mudah-mudahan usaha kita ini digajari oleh Allah SWT dan terhindar daripada wabak COVID-19 yang sangat bahaya ini. Mudah-mudahan program pada malam ini memberi manfaat untuk kita bersama dan semoga urusan kita sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita tangguhkan majlis kita dengan kafatul majlis dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أخيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi di lain siaran. Terima kasih. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد